Allazi asra. Allah lah yang telah memperjalankan. Kalimah asra di sini, kalau dalam tafsir Al-Qurtubi dia sama dengan kalimah sara. Asra, sara, iaitu konteks berjalan. Dia termasuk dalam konteks waktu sekali. Kalau kata asra ni berjalan, bukan setakat berjalan, tapi dia masuk dalam konteks time dan waktu sekali. Berjalan waktu bila? Berjalan waktu malam. Jadi Allah lah yang telah memperjalankan Rasulullah ni pada waktu malam. Baik, dan ada juga sebahagian daripada mereka mengatakan ada perbezaan bila disebut asra dan juga sara. Perbezaan tersebut, asra ialah berjalan malam, sara pun berjalan malam. Cuma perbezaan dia, asra tu berjalan di awal malam, manakala sara berjalan di akhir malam. Tu beza asra dengan sara. Baik, siapa yang memperjalankan Rasulullah? Kita kena faham di sini poin yang paling penting ialah peristiwa Isra yang dilalui oleh Rasulullah ni bukan dengan kemahuan Rasulullah sendiri, bukan dengan kudrat Nabi sendiri, bukan dengan tenaga Nabi sendiri, bukan dengan keupayaan Nabi sendiri. Kalau dengan berdasarkan keupayaan, kudrat, tenaga, kekuatan Nabi sendiri, nescaya tidak akan mampu dilaksanakan dan dilakukan oleh baginda. Tetapi ayat ni jelas menyebutkan Rasulullah diperjalankan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memperjalankan Nabi dengan ditemani oleh malaikat yang mulia Jibril alaihi salam. Jadi bila Allah memperjalankan, jadi tidak ada kepelikan langsung, tidak ada keanehan langsung. Bila mana kita mengenali dengan sebaiknya zat ataupun diri yang memperjalankan Nabi itu. Siapa dia? Allah. Dengan kata lain, bila sebut Allah, tak perlu ada takwil, tak perlu ada deny, tak perlu ada penafian dah. Dengan kekuasaan, keagungan dan kehebatan dia. Dahulu kalau guru-guru kita belajar di pondok atau kita belajar di madrasah dulu, dia selalu buat analogi ataupun kiasan berkaitan perjalanan Isra' Mi'raj Nabi ini. Antara analogi dan kiasan yang mereka buat ialah, sebagai contoh, di dalam sebuah kolam ataupun telaga lah, ada seorang tuan pada kolam ataupun bekas air ni, dia memelihara beratus-ratus ikan. Kita ambil ikan-ikan kecil ya, mudah contoh, macam ikan laga atau ikan gapi. Jadi dalam satu kolam, satu bekas air itu ada beratus ekor ikan. Manakala ikan ni ada tuan dia tak? Ada tuan dia, ada pemilik dia yang hari-hari bagi makan, yang hari-hari tukar air, yang hari-hari settlekan keperluan bagi ikan peliharaan dia. Jadi kalau kita ambil contoh yang pertama, ikan-ikan ni mengenali kelompok mereka sendiri. Mereka duduk sini sekali dan bersama, kenal ni ikan ni, ni ikan ni, ni ikan ni. Dan apa yang mereka kenal dan tahu hanyalah lingkungan dan persekitaran mereka. Bila mereka duduk dalam tu, mereka tahu apa? Batu-batu haduk dalam tu, pasir-pasir haduk dalam tu, tanah-tanah haduk dalam tu, rumput rampai duduk dalam tu, lumuk duduk dalam tu, pokok ada dalam tu. Tu saja lingkungan dan persekitaran mereka. Bayangkan pada suatu ketika tuan mereka ni, dia pi ambil sauk. Ambil sauk tu, dia sauk dalam kolam tu atau bekas air tadi, ambil salah seekor daripada beratus ikan tadi. Ambil berapa? Satu saja. Bila ambil satu, dia bubuh dalam botol air mineral tu. Bubuh dalam botol air mineral, buat lubang sikit untuk sumber pernafasan. Kemudian dia bawa botol di tangan dia, dalam tu ada seekor ikan yang salah seekor daripada ratusan ikan tadi. Dia pun pi ke airport, beli tiket siap-siap, dia nak pi ke Kuala Lumpur. Jadi apa yang ada bersama dia? Ikan haduk dalam botol itu.
Jadi ikan tu juga naik flight sekali dengan tuan dia. Jadi dalam flight tu dia boleh tengok orang hak macam tuan dia. Oh, hak ni tuan aku rambut hitam, hak ni rambut putih, hak ni rambut kelabu, hak ni rambut biru. Tuan aku ni jenis gemuk, orang ni kurus. Tuan aku jenis tinggi, orang ni pendek. Ada perbandingan hak dia tengok sepanjang dia duduk dalam flight. Kemudian pula turun, tuan dia bawa pi KLCC. Oh, ada bangunan lagu ni. Tuan pi Sunway Pyramid. Oh, ada lagu ni. Pi Lorong Haji Taib, kata oh ada jenis manusia lagu ni. Pi Bukit Bintang, ada manusia lagu ni. Lepas tu puas dah berjalan, ambil tiket balik malam tu juga. Bila balik malam tu juga, buka botol, bubuh balik ikan tu dalam bekas tadi. Jadi ikan tu dia teruja nak menceritakan pengalaman perjalanan hak bersama tuan dia tadi kepada kawan-kawan dia hak ratus-ratus ekor hak lain tu lah. Tapi poin di sini ialah dalam konteks analogi dengan Isra' Nabi tu, dia pi dengan kudrat dia sendiri ke? Aku nak lompat keluar daripada kolam ni, tiba-tiba aku kepok pupu naik. Tak ada. Dengan kudrat tu tak ada kemampuan dia. Sebab bukan kata nak kepok, keluar saja dari situ boleh 2 minit mampuslah kan. Tapi hak ni sebab apa? Tuan kita, bukan aku, bukan kuasa aku, bukan power aku, bukan kudrat aku. Tuan kita buh aku dalam botol, bawa aku berjalan. Kalau ikut kudrat aku memang tak boleh lah. Jadi hang nampak apa? Oh, tuan kita bawa naik satu kenderaan yang kalau aku cerita hang po Tenganga punya besar lah. Dalam tu ada beratus-ratus orang boleh muat macam tuan kita. Dia ceritalah macam tadilah. Hak tu color lagu ni, hak tu tinggi, hak tu pi ni, ada bangunan ni. Agak-agak kawan-kawan tu nak percaya tak? Hak dalam tu hak dia pun tengok rumput, dia boleh tengok batu, dia boleh tengok hang ni cerita mengaruh apa ni, jangan buat kami Tenganga, kami terlopong dengar cerita hang ni. Tak masuk di akal geng-geng kita ikan ni dengan cerita hang tadi. Satu pun kami tak tahu, satu pun kami tak kenal, satu pun kami tak pernah tengok, satu pun kami tak boleh nak contohkan dengan apa yang kita duk tengok ni. Dan itu jugalah yang berlaku bila Rasulullah menceritakan kepada golongan-golongan apabila Rasulullah kembali semula ke bumi Mekah. Seolah-olah berita ni adalah berita yang tidak dapat untuk mereka tangkap dengan akal yang rasional. Cerita ni wow sangat, cerita ni wonderful sangat. Tak mampu nak hadam dengan akal fikiran biasa kerana tidak mampu untuk ditanggapi oleh panca indera yang 5. Baik. Di sini kita memahamilah sebab peristiwa inilah yang menyebabkan manusia pada ketika itu telah terpecah kepada 3 kelompok. Pertama ialah kelompok yang benar-benar teguh dalam keimanan mereka. Sama seperti sebelum peristiwa Isra', lepas peristiwa Isra' dan Mi'raj pun iman mereka lagu tu lah. Inilah iman sahabat Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain yang begitu kuat dan teguh iman mereka. Manakala kelompok yang kedua ialah kelompok yang memang 100% menolak. Bukan sahaja peristiwa Isra' dan Mi'raj mereka tolak. Mana-mana cerita, mana-mana kisah, mana-mana dakwah hak Nabi Habak sebelum ni pun mereka tolak dah. Bukan kata hak dulu terima, hak ni tolak dah. Bukan kata hak ni tolak, hak dulu terima dah. Tapi kelompok kedua ni memang dulu pun tolak, mari hak jenis tak mampu nak hadam dengan akal ni, lagilah mereka tolak. Inilah kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'is, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah dan sebagainya. Cuma yang jadi pelik dan aneh pada kelompok yang kedua ini, begitu ketara bila Rasulullah memperihalkan tentang Isra' dan Mi'raj. Pelik tang mana, aneh tang mana, bila mana sebelum peristiwa ni berlaku. Kalau Nabi dakwahkan Islam pada mereka, baca ayat Quran, cerita, hurai, tafsir ayat Quran, mereka nak dengar ke tak? Tak mau dengar pun. Apa yang mereka buat, tolak. Apa yang mereka buat, lawan. Apa yang mereka buat, tentang. Tak berminat langsung. Bahkan kadang-kadang mereka ni cantas dan sailang Nabi.
Maksud cantah dan sailang ni, kalau kedapatan pada mereka, Rasulullah jumpa mana-mana individu, mana-mana orang, Rasulullah cerita pasal Islam, selepas Rasulullah berlalu dari majlis tersebut, mereka cepat-cepat pergi. Muhammad cerita apa kat hang tadi tu? Muhammad cerita sekian-sekian. Oh, tak payah dengar. Tak payah percaya kalau Muhammad cerita. Dia pergi sailang apa yang Nabi cerita. Tapi kali ni bila Nabi kata nak cerita Isra' dan Mi'raj, bukan kata mereka tak mau lawan, nak tentang dengar. Mereka bahkan mengumpul orang yang ramai nak pi suruh Muhammad cerita, nak dengar. Pelik ni. Sebenarnya aku nak cerita, tak ada siapa nak buka telinga. Tak ada siapa nak buka hati. Tak ada siapa nak buka perasaan untuk dakwah Islam ni. Tiba-tiba bila aku cerita macam ni, hak pelik pada kamu, kamu kumpulkan pula orang ramai-ramai nak suruh mari, nak suruh dengar aku cerita. Sebab apa? Sebab mereka punya advantage, punya peluang di sini untuk menganggap bahawa tuduhan yang mereka tuduh pada Nabi sebelum ni tu betul. Muhammad tak berapa betul, Muhammad mental, Muhammad sewil. Cuba dia cerita balik, nak suruh anggap, mental sungguh lah, siapa nak cerita lagu ni ni? Siapa nak cerita macam ni? Satu benda kita kena faham. Logik atau tidak, munasabah atau tidak, masuk akal atau tidak, seseorang yang berperibadi sebesar dan sehebat Nabi Muhammad yang dikenali dalam masyarakatnya sebelum ni dengan sifat Al-Amin, yang paling amanah, yang paling terpercaya, tak pernah cakap bohong, tiba-tiba beliau akan merosakkan reputasi kedudukan tersebut hanya kerana nak buat cerita lawak pasal Isra' dan Mi'raj. Logik ke tidak? Contoh dengan kata lain, reputasi kedudukan aku dalam masyarakat sebelum ni, tak ada siapa pun orang tak percaya kat aku. Aku cakap ni orang percaya, aku cakap ni orang percaya, aku cakap ni orang percaya. Kali ni bila ramai sangat orang percaya, aku nak rosakkan dah kepercayaan tersebut. Aku nak buat cerita lawak lah, aku nak buat cerita tak betul lah. Logik atau tidak? Logik atau tidak? Tak menasabah sedikit pun. Bahkan kalau kita hari ini dalam masyarakat, orang kenal kita sebagai orang baik, kalau boleh kita nak jaga status kebaikan tu sampai bila-bila, tak akan rosak dan musnahkan. Kalaulah masyarakat percaya pada kita, amanah duit masjid ke, tabung masjid ke, orang duk percaya dalam ni, kita tak akan rosakkan dengan sekali buat. Aku nak sakau kali ni 10,000 duit masjid. Sekali sakau tu dia akan rosak habis sebelum ni. Kita tak akan buat. Kita nak jaga kepercayaan tu, jaga amanah tu. Tapi logik atau tidak saya kata, tak akan nasabah. Rasulullah nak rosakkan reputasi kepercayaan orang, nak buat cerita sebaliknya. Hak sebelum ni duk cakap benar, kali ni je aku nak cakap bohong, tak akan ada logiknya. Yang ketiga ialah kelompok hak duduk tengah-tengah, 50-50. Kenapa boleh jadi 50-50 ni? Sebab nak tolak pun teragak-agak, nak terima pun teragak-agak. Pasal apa nak tolak tu tak sepenuhnya? Nak tolak tu tak sepenuhnya kerana kami kenal Muhammad sebelum ni, inilah tak pernah cakap bohong. Dia sebelum ni tak pernah cakap bohong. Kita nak tolak pun payah, sebab dia tu memang cakap benar sentiasa. Tapi nak terima pun jadi payah, sebab cerita tu terlampau wow, terlampau tinggi. Nak terima pula, hebat sangat cerita dia, tinggi sangat cerita dia, tak pernah dengar sebelum ni. Jadi duduk 50-50. Jadi di antara tiga kelompok ni, yang lemah iman di kalangan Muslim sebelumnya telah menyebabkan mereka apa? Ni jadi satu fitnah yang besar, murtad. Telah ada beberapa orang yang murtad ekoran daripada penyiaran dan penyebaran Isra' dan Mi'raj daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni memaknakan apa bagi kita? Ni memaknakan bagi kita adanya apa dia? Filter. Adanya tapisan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak menapis di kalangan manusia-manusia yang ada ni, Allah nak uji, Allah nak pilih, Allah nak ambil, Allah nak filter yang hanya benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya.
Hak mana tak benar-benar tu pasti akan jadi murtad. Hak mana tak benar-benar tu pasti akan menolak. Hak mana tak benar-benar pasti akan mentertawakan. Hak mana tak benar-benar pasti akan memperlekehkan. Tapi nak cari hak benar-benar. Inilah tapisan daripada Allah. Maknanya Allah nak pilih yang berkualiti, walaupun sedikit tapi bukan kuantiti, banyak tetapi lemah dan parah. Ingat satu benda, kita hamba Allah, kita manusia, kita yang memerlukan agama, dan agama sesekali tidak pernah memerlukan kita. Agama tak perlu pada kita, kita yang perlu pada agama. Dan Allah tidak perlu mempunyai kuantiti yang banyak dan ramai dari sudut kuantiti tu. Tapi kalau ramai pun lemah, kalau ramai pun rapuh, kalau ramai pun mudah diperkotak-katikkan, tidak bermakna apa-apa. Tetapi kalau jumlahnya sedikit tetapi mempunyai kualiti yang terbaik, itulah yang dicari daripada tapisan ini. Cuba lihat daripada kekuatan iman ni. Selepas saja Rasul hijrah, maka berlakulah siri-siri peperangan. Jumlah sedikit yang berkualiti inilah telah membuktikan. Perang Badar 300 lawan 1000, siapa menang? Atas kertas, kalau kira atas kertas siapa menang? Hak 1000 lah menang. Kalau atas kertas, oh lenyek lah 300 ni. Tapi 300 hak berkualiti inilah menang atas 1000 yang musyrik tu. Perang Uhud 1000 lawan 3000. Menang ke mereka? Tetap tak menang. Perang lagi besar Ahzab, Islam 3000, mereka 10. Oh, kalau atas kertas ni 10 lawan 3, lenyek lah 3. Tapi hakikatnya semuanya tewas. Tengok perang Tabuk, perang Qadisiyah. Bukan jumlah ni dah. Islam tu hanya belah-belah ribu, Islam hanya puluh ribu. Tapi mereka bukan puluh dah, ratus ribu. Tapi menang ke terhadap Islam? Tewas juga, kalah juga. Hak menang apa? Hak belah-belah, hak puluh ribu ni hak menang. Ni bukti yang dicari oleh Allah, ialah kualiti pada keimanan dan kualiti dalam menjadi sahabat Rasulullah, mempertahankan agamanya. Jadi tapih awal-awal. Padahal kalau kita melihat, ini adalah baru permulaan. Contoh kalau analogi dengan pokok baru nak tanam benih. Benih tu kalau naik, daun-daun pun masih kecil, daun-daun pun masih tak kuat, batang masih tak kuat, akar tunjangnya belum tu lagi. Maksudnya dengan kata lain, kalau nisbah atas perkiraan kita, kalau nak uji, biarlah betul-betul kemas dulu. Tapi baru tu dah Allah uji, sebab nak keluarkan, nak tapis, nak filter golongan-golongan yang dianggap tidak diperlukan. Okey, jelas di sini.